A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu jalla jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat lagi kita sambung perkongsian pagi kita untuk episod yang ke-33. Dan hari ini Alhamdulillah kita akan meneruskan perbincangan dalam falsafah Al-Baqarah. Maksudnya masih jauh lagi perjalanan surah Al-Baqarah kita. Dan dalam masa yang sama kita akan kembangkan dalam konteks yang lain. Dan insyaAllah kita akan perhalusi setiap ayat-ayat itu berdasarkan asbab, konteks dan isu yang melibatkan keperluan parenting, keperluan kefahaman kendiri, kemahuan untuk kita belajar dan mendalami Al-Quran itu kita sekalikan. Dan insyaAllah kita tidak lupakan juga tentang bab-bab manasik yang kita kena fahami secara ritual dan actual, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua yang dah pun masuk. Okay, kita ada Kak Rohana, Kak Rahayu, Kak Arfa, Kak Aryu balik, Kak Rahayu balik, Kak Ayu balik, Kak Julia. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ambil masa peluang yang ada ni, kongsikan dulu, share dulu dan sebarkan dulu kepada sanak saudara ke, keluarga ke, adik-beradik ke, grup keluarga ke, semua ke, tak kisahlah, alumni sekalipun. Ambil masa dulu dalam seminit dua ni untuk kita tarik nafas kejap. Dan hari ni saya dengar kata ada yang dah pun mula dikuatkuasakan yang terlibat dengan PKP. Umi Hafsah antara kita punya follower tegar kita yang setiap hari ada bersama-sama dengan kita, hari ini dimaklumkan tak dapat untuk bersama kita, dan kita doakan yang terbaik terutamanya pada cucu dia sendiri yang sedang dia jaga. Since kindergarten dah pun ditutup, diperintahkan untuk ditutup untuk PKP ni, maka dia pun terpaksalah menguruskan hal ehwal anak cucu dia. Jadi kita pun yakin dan pasti bukan dia seorang saja yang terkesan, bukan dia seorang saja yang terkena akibat daripada PKP yang dah pun dikuatkuasakan kawasan Kelang, termasuk dengan kawasan Kota Damansara lah. PJ pun sudah pun diisytiharkan sebagai zon merah. Jadi kita doakan yang baik-baik kepada sahabat-sahabat kita, terutamanya yang mana yang terlibat dengan tempat-tempat yang sudah pun dikenal pasti sebagai sah untuk zon merah. Jadi berhati-hatilah. Dr. Azmi pun termasuk juga. Katanya Kedah dah semakin serius dan benda tu pun dah makin menular ke Pulau Pinang. Dr. Azmi ada kat Penang. Dan kita semuanya lah, untuk kita yang berada di mana-mana sahaja sekalipun, pesanan saya daripada DG DG maklumkan kepada kita, berhati-hati, jangan keluar kalau tak perlu. Maksudnya dia suruh kita ambil kita punya own precaution. Jadikan disiplin PKP yang dulu, yang pertama dengan yang kedua yang kita dah terlibat hampir beberapa bulan yang lepas, untuk kita sendiri jadikan sebagai satu benchmark bagaimana kita nak menjaga batas pergaulan dan juga sosial kita, penjarakan antara sahabat, kawan, teman, keluarga kan. Kita tak boleh double standard. Dengan kawan tak boleh, tiba-tiba dengan adik-beradik jadi boleh. Tak boleh kita anggap macam tu. Melainkan kalau kata kita betul-betul yakin dan kita yakini bahawa mereka itu dalam keadaan yang bersih, selamat dan terhindar daripada sebarang fitnah. Fitnah ni benda yang boleh mengakibatkan ujian kepada kita, yang akan menjadi satu cubaan, dugaan dalam bentuk apa jugalah kesihatan baik, keselamatan baik. Semua itu adalah sebahagian daripada langkah-langkah yang kita kena masing-masing perhalusi dalam setiap apa yang kita buat. Okey, terima kasih kepada semua yang dah pun mula join. Okey, saya yakin dan pasti hari ini tajuk kita tajuk yang simple, santai, jangan lupa diri. Tapi apa yang nak dimaksudkan dengan jangan lupa diri yang kita nak kena faham bersama-sama. So hari ni saya nak mengambil satu konsep, satu konsep untuk kita sama-sama mengambil sebagai satu bentuk pelajaran. Dalam kita memperingatkan orang lain, dalam kita nak mengajak orang lain kepada agama, dalam kita nak mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah pun memberikan kita satu
usaha, seruan, dakwah. Doa itu adalah seruan. Dakwah itu daripada perkataan kata pokok doa. Doa jadi dakwah. Dakwahum fiha wa tahiyyatuhum fiha salam. Dakwah mereka ini adalah berbentuk salam. Satu bentuk seruan kepada salam, kepada sejahtera, kepada Islam. Sesuatu yang kita seru itu mengajak manusia kembali semula kepada fitrah agama. So persoalannya adalah untuk kita kembali menjadi fitrah. Jadi fitrah ini adalah sesuatu yang asalnya baik. Dia macam tu asalnya baik, asalnya benar. Itu fitrah. Yang asalnya dah betul, lurus, itu fitrah. Itu sesuatu yang Allah dah jadikan sebegitu rupa, mengikut peraturan dan ketetapannya. Itu fitrah. Tapi manusia ni tempered, manipulate benda itu daripada sesuatu yang hak kemudian menjadi batil, sesuatu yang benar kemudian menjadi sesuatu yang salah, sesuatu yang cantik menjadi buruk, sesuatu yang lurus menjadi bengkok. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. So kalau kata tangan, jangan lihat tangan ini sebagai tangan yang fizikal. Jangan kita hanya perlihatkan dalam bentuk yang muhkamat. Tangan ini bicara kuasa. Bicara kuasa. So tangan kalau kita perhati bicara kuasa yang bagaimana? Dengan kuasa yang ada di tangan kita inilah kita mampu mengubah sesuatu yang sudah pun ditetapkan oleh Allah. Sebab Allah bagi ayat Quran, yang menulis ayat Quran itu adalah tangan kita sendiri. Kan kadang-kala Al-Quran dalam fix bahasa Arabnya sudah jelas, tetapi tangan kita pula yang menulisnya, yang menukarnya, yang mengubahnya menjadi sesuatu yang lain daripada apa yang Allah perintahkan. Itu pun sesuatu yang terlibat dengan tangan. So Allah pun dah kata dalam Quran, celakalah orang yang menulis dengan tangan mereka sendiri. So celakalah tangan ini. Kenapa? Kerana dia menulis dengan tangan dia, kemudian dia katakan apa? Dia katakan ini datang dari Allah. Ini bab ini yang kadang-kala kita jadi orang yang merosakkan sesuatu yang Allah dah katakan fitrahnya begini, tetapi kita mengubahnya menjadi sesuatu yang lain, keluar daripada fitrah, seruan ataupun ajakan dakwah yang Allah nak. Kita mengajak kepada kebaikan. Contohnya Allah dah suruh pakai tudung labuh, tutup dada kita, permudahkan. Allah suruh buat simple begitu. Tapi kerana kita ni manusia yang bernafsu, daripada sesuatu yang simple itu dia jadi sesuatu yang complicated. Dia jadi fashion. Fashion itu adalah hasil daripada kreativiti manusia. Itu cerita otak kanan. Okay? Otak kanan yang penuh dengan kreativiti, otak kanan yang penuh dengan sesuatu yang suka mereka-reka, mengada-ngada, ni otak kanan. That's why kalau kita tahalul, kita nak bertahalul tu, kita kena mulakan dengan otak kanan dulu, sebelah kepala sebelah kanan. Pergilah mana-mana barber dekat Arab tu, buat apa pun, lepas saja dia bismillah, dia akan mula dengan sebelah kanan dulu. Ni orang lelaki tahulah, sebab orang lelaki dia akan buat dekat kedai ke, sama ada saya buat sendiri pun. Kalau musim haji tu kita akan cukur kepala sendiri kan, kita akan buat dekat Aziziah, kita buat kat hotel kita saja. So kita akan buat sendiri pun, kita akan ceritakan kepada jemaah-jemaah kita why dimulakan dengan otak kanan. Kenapa dia mesti dimulakan dengan kita clearkan sebelah kanan dulu, baru kita selesaikan di sebelah kiri. So ada cerita sebelah kanan dan otak kiri. So yang mengada-ngada ni, benda yang mereka-reka ni, benda yang kita suka cipta berdasarkan nafsu kita, hawa nafsu kita, berdasarkan keinginan dan kehendak kita, maka kita akan jadikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita nak. Bab tu otak kanan pandai, otak kanan sangat bijak. So di sini yang kita nak nampakkan bagaimana pertalian kuasa dan tangan kita ni yang mampu untuk mengubah apa yang dah fix, lalu kita akan jadi orang yang mencipta sesuatu yang baru. Ni benda-benda yang kita nak kena panjangkan. Topik hari ni adalah satu topik yang mana kita nak mengajak semua orang untuk kembali refleksi diri kita, untuk kita datangkan semangat yang muhasabah. Bersama-sama kita hisap balik diri kita, kita ni bermula daripada mana, kemudian kita berjalan sejauh mana untuk kita mencari yang hak. Untuk kita mencari yang hak. Kita faham Allah kata dalam Al-Quran, beruntunglah orang-orang yang mendapat bacaan yang hak ini. Beruntunglah orang yang dapat bacaan yang hak.
Allah sebut begitu secara konteks. Kalau kita buka surah 2 ayat 121 itu, surah 2 ayat 121. Okey, siapa yang rajin yang ada dekat depan PC sekarang ni ataupun ada dekat depan telefon semua ni, buka surah 2 ayat 121. Di spontaneous ayat yang keluar. Okey, cuba letak dekat ruang komen, semua orang boleh baca, semua orang boleh ambil. Saya tak ada dekat dalam saya punya simpanan, saya tak keluarkan ayat Al-Quran hari ni. So boleh baca dan tepek dekat ni. Okey, bila baca 2121, ingat kod dia surah 2. 2 meaning Al-Baqarah. Bila Al-Baqarah, apa falsafah daripada surah Al-Baqarah yang kita nak kena faham. Okey, tepek dengan ayat dia sekali Kak Rahayu. Dia kena rajin ni, cari ayat, tepek. Macam Kak Roslina Saidin tu kan dia rajin. Kak Ros, yang mana yang jari dia cekap kan, cari ayat surah 2 surah Al-Baqarah ayat 121, tepek. Supaya apa? Supaya semua orang dapat ambil pelajaran. Kalau tulis 2121 je, itu nota untuk kita. Tapi tak semua orang boleh tahu apa konten yang ada dalam 121 tadi. Okey. So bila kita baca dalam surah 2 ayat 121 ini, Allah menyuruh kita perlihat dan perhatikan tentang dua konteks bacaan. Pertama, kita baca tentang Iqra. Yang kedua, kita akan jumpa dengan perkataan utlu. Okey, dah ada orang masukkan situ. So ramai-ramai boleh tengok apa yang Allah kata dekat dalam ayat ni. Tengok allazina atainahumul kitab. Pertama sekali, orang-orang yang telah kami berikan kitab. Ini cerita orang yang dapat kitab. Seberapa ramai dekat dalam Malaysia ni, Malaysia dululah kita ambil. Di dalam Malaysia ni, orang Melayu kita, dalam rumah dia wajib tak ada ayat, wajib tak ada Quran, wajib tak ada satu kitab Al-Quran? Ada. Yang Islam yang Islam. Wajib kita tengok setiap rumah kita tu ada buku yang bernama Al-Quran. Dan semua orang daripada kecil lagi kita dididik dengan membaca Muqaddam, baca Al-Quran. Kemudian setiap hari Khamis malam Jumaat, budaya kita adalah budaya membaca Yasin setiap malam Jumaat. Itu budaya. Okay? So keterikatan kita dengan Al-Quran ini sudah ada semenjak kita lahir. Dan benda ini datang daripada nenek moyang kita. Sampailah kita dah besar, kita pun perturunkan benda yang sama kepada anak-anak cucu cicit kita. Kita akan sambung benda tu. Dan benda ni yang kita nak kena faham. First, Allah kata, kalau kita tengok dekat dalam tu, allazi na'aitainahumul kitab. Orang-orang yang, allazi, orang-orang yang, atainahumul, orang-orang yang kami berikan mereka Alkitab. Pertama, mereka ini orang-orang yang dah dapat kitab. Dah dapat kitab dekat dalam rumah masing-masing. Cuma sekarang ni Allah sedang bertanya kepada kita. Yatlunahu, mereka ini membacanya. Dapat kitab, kemudian dia baca. Dengan Allah gunakan spesifik wordnya adalah yatlunahu, mereka membacanya. Haqqa tilawati, bacaan itu dengan bacaan yang hak, bacaan dengan bacaan yang sebenar. Ini dinampakkan dengan hak. Okey, hak tilawati, dibaca dengan bacaan yang betul. So soalannya sekarang ni, pertama sekali untuk kita fahami, hak itu lawannya batil. Kita dapat sesuatu yang hak ataupun kita dapat sesuatu yang batil. Once kita dapat yang hak, maka akan hilanglah yang batil. Batil, batal. Batil terkait dengan sesuatu yang dah terbatal. Benda yang dah terbatal lalu dia menjadi batil. Benda yang salah, itulah yang menjadi batil. Benda yang tak betul, benda yang dah terbatal, benda itu automatically benda yang tidak benar. Maka yang kita dapat hari ini adalah sesuatu yang hak, yang akan membenarkan balik sesuatu yang dah lama menjadi kebatilan dalam kehidupan kita. Okey? Permudahkan dulu yang tu. So, sekarang ini dalam rumah kita dah ada Al-Quran. Cuma hanya kita dididik dengan pendidikan nenek moyang. Kita diajar untuk membaca Al-Quran itu hanya fokus dalam bahasa Arab, tanpa inisiatif daripada kita untuk mencari gali, mencari Iqra. Ini cerita Iqra.
Qurannya sudah ada, tetapi kita tidak iqra'nya berdasarkan kehendak Allah. Kita hanya membaca Quran berdasarkan suruhan dan perintah nenek moyang kita. Kita cuma ikuti apa yang nenek moyang kita ajar, dan kita hanya membacanya sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita. Apa hawa nafsu kita nak? Hawa nafsu kita nakkan kepada pahala, maka kita membacanya sesuai dengan keinginan kita. Baca tak faham pun tak apa, asalkan baca. Sedangkan syarat dan tujuan membaca adalah untuk faham. Baca untuk apa? Baca untuk faham. Semua orang buat apa pun, baca mesti tujuannya untuk faham. Baca paper, mesti kita baca untuk kita tahu apa isi kandungan dalam surat khabar tu. Baca buku, mesti kita nak tahu apa isi kandungan buku tadi tu. Baca novel, mesti kita nak tahu apa cerita dalam novel tadi tu. Baca komik, walaupun baca komik, mesti kita nak tahu apa cerita jalan cerita komik tu. Ada cerita gelak, kita ketawa. Ada cerita serius, kita akan fokus. Ada cerita sedih, kita mungkin menangis. So, semua itu adalah elemen-elemen yang terbit akibat daripada kefahaman ketika kita membaca. So, begitu juga dengan Al-Quran. So, bila Al-Quran itu kita hanya baca dalam bahasa Arabnya saja, tanpa kita menghayati. Ini cerita penghayatan. Membaca dengan hak ini adalah membaca dengan wahyu. Wahyu itu adalah maksudnya hidup. Hayyun, hayat. Hayat ini hidup. Jadi wahyu itu adalah sesuatu yang menghidupkan. Al-Quran adalah wahyu daripada Allah diturunkan untuk kita dalam bentuk kalam Allah, firman Allah yang menjadi ayat-ayat. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang jelas, Allah kata. Ayat-ayat yang mampu untuk menjelaskan, yang memberikan keterangan. So, kalau kita baca tetapi kita tak terang lagi, tak jelas lagi apa yang kita baca, then something wrong dengan pembacaan kita. Ada masalah dengan cara dan kaedah kita membaca. Jadi kita membaca Arabnya itu hanyalah sekadar kita membaca mengikut lafzah dan juga bacaan dalam bahasa Arab. Jadi sebenarnya tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk mendapat ilmu. So di sebalik makna Arabnya itu adanya ilmu yang kita kena faham, ilmu yang kita kena jelas, ilmu yang mampu kita terangkan kepada orang lain. So anak-anak kita hari ini, kalau kata kita dah jadi mak dan juga bapa, tanggungjawab kita sebagai ibu dan bapa adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, menyampaikan sesuatu yang jelas, menyampaikan sesuatu yang pasti, sesuatu yang yakin, yang mampu kita berikan kepada mereka kefahaman. Sebab itulah tujuan lisan. Lisan ini, lidah ini adalah untuk menyampaikan, bercakap. So bercakap, mesti kita nak bercakap sesuatu yang kita faham dan orang lain boleh faham. So ini tujuan kita bercakap. So bila kita berkata-kata kepada orang lain, kita nak menyampaikan nasihat. Ad-din nu an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Agama itu adalah satu nasihat. So cara hidup kita ni sebenarnya adalah sesuatu yang berbentuk nasihat. Kita menyampaikan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi kita ini adalah orang yang nak menyampaikan sesuatu itu dengan hak, dan kita menyampaikan dengan kesabaran. So sabarnya kita itu adalah dalam proses pendidikan. Kita nak menyuruh orang kepada kebaikan, kita nak menyuruh orang kepada sesuatu yang baik, yang hak, yang lurus, yang memang akibatnya, hakikat manusia ni dia memang bengkok. So kita nak bawa dia kepada jalan yang lurus, dia mesti ada penentangan. Tahu, benda yang dah bengkok ni lurus, benda yang dah bengkok macam ni kita nak tarik rapat, dia kenakan ragum, dia kena ada apitan, dia kena pasang ragum banyak. Kadang ada yang kalau geram sangat dia skru, kan, punyalah nak bagi benda tu melekat rapat. Sebab apa? Nak maintain dia lurus. Tapi manusia ni hakikat dia akan ke kiri. So kita kena buat apa? Tetap mengatik dia, apitan. Dan kena faham, Allah dah bagi Al-Quran. Bukan Allah bagi Al-Quran saja, Allah bagi wahyu saja, Allah siap hantar malaikat lagi, kan? Dah hantar malaikat untuk mengajar Nabi macam mana nak mengerjakan Al-Quran itu. Dan sekarang ni Jibrilnya dah tak ada, Nabi Muhammad pun dah tak ada. Yang tinggal adalah kitab. Jadi bila kitab itu turun, Allah menghadirkan setiap daripada kita ini ada dua orang malaikat yang kita tak nampak, di kanan dan di kiri kita.
Kalau saya ni di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya, adanya malaikat yang mencatat, hanya untuk menjaga dan memastikan apa saja yang kita buat dalam otak kita. Kita akan tahu yang bahawasanya akan ada sentiasa orang yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Amalan yang baik kita itu akan sentiasa dihisap, amalan yang buruk kita itu pun sentiasa dihisap. Tapi mereka berdua ini kita tak nampak. So siapa yang nak kena menampakkan dalam diri ni? Kita sendiri yang tahu hisap kita, muhasabah diri kita ni. Yang baik yang kita buat, yang buruk kita buat, kita pun tahu. Selain daripada kita duk katalah Allahu'alam, kita duk cakap hanya Allah yang tahu. Betul, Allah tahu. Tapi kita tahu tak kita buat dosa? Kita tahu. Kita tahu tak kita jahat? Kita tahu. Kita tahu tak kita pernah berzina? Pasti kita ingat waktu bila kita berzina. Tak ada orang berzina dalam keadaan dia tak tahu. Kan? Kalau kata dia buat jahat, dia mencuri, dia merompak, takkan dia tak sedar ketika dia merompak? Jadi setiap benda yang jahat yang kita buat, jenayah yang kita pernah buat, pastinya benda tu dah ada dalam rakaman minda kita. Okey? So itu benda yang kita nak kena fahami. So nak tarik balik cerita tentang tilawah tadi. Okey, tilawatul haq. So 2121 menceritakan tentang bagaimana kita dah dapat kitab, tetapi kitab yang kita dapat itu, selama ini kitab yang kita dapat yang ada dalam rumah kita, kita baca dengan hak ke tanpa hak? Jawab tu dulu. Okey, kita baca dengan benar, bacaan yang betul, ataupun kita membaca dengan bacaan yang sangka-sangka. Okey, sangka-sangka. So kalau kata kita membacanya dengan sangka-sangka, as good as kita menyangka yang kita akan dapat pahala begini, kita sangka kita akan dapat satu ganjaran yang begini, dan kita rasa kita akan dapat satu ganjaran yang bila kita dah baca Quran begini, nanti di saat kematian kita, Al-Quran itu akan jadi begini di dalam kubur kita. Banyak kan kita dapat hadis-hadis dan juga khasiat-khasiat membaca sesuatu surah, dan kita sangka yang kita akan dapat pahala dan ganjaran di akhirat nanti, Al-Quran itu yang akan datang seperti mana cahaya yang akan memberikan syafaat kepada kita. Banyaklah. Kalau kita ambil semua fadilat-fadilat membaca Al-Quran itu, kita kumpulkan semua, kita letakkan. Tetapi fadilat-fadilat itu, selagi mana kita tidak membaca dengan hak, dengan yang benar, Al-Quran yang kita baca tadi itu hanya akan menjadi sesuatu yang dalam bersifat sangka-sangka. Kita masih sangka-sangka tak? Kita sangka-sangka. Sebab Allah kata dekat sini, ulaika yu'minuna bihi. Membaca, hujungnya Allah kata, baca dengan bacaan yang hak, ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah yang beriman kepadanya. This is the biggest question yang kita kena jawab. Selama ini kita membaca Al-Quran, sejauh mana kita beriman dengan Al-Quran tu? Ini poin penting, sebab bila kita baca Al-Quran, kalau kita hanya baca tetapi kita tidak yakini apa kita baca, yang kita tidak fahami apa yang kita baca, macam mana kita nak datangkan keyakinan? Kita yakin, oh ini Quran, ini datang daripada Allah. Itu dulu keyakinan kita. Kita dah baca belum isi kandungan dia? Baru kita buka buku kandungan dia. Dan kita baca Al-Fatihah. Kita baca, oh Fatihah ni, tiap-tiap hari aku baca Fatihah ni dalam solat. Okay, ni senangnya ni. Dah boleh lancar dah. Petik je jari, suruh baca Fatihah, keluar, lancar je. Kan? Senang sebab tiap-tiap hari ulang. Tapi dah mula Al-Baqarah, 5 ayat pertama ni tak apa, sebab selalu baca. Kan? Baca dekat dalam lepas solat, dalam wirid. Kadang baca dalam maksurat, ayat yang sama. Kadang kita baca dekat dalam tahlil Yasin, ayat yang sama lagi. Ini 5 ayat yang pertama tu. Mula masuk ayat ke-6, 7, 8, 9, 10. Kadang-kadang ada yang baca, kadang-kadang tak tahu. Pergi dalam sikit surah Ali Imran, yang ni dah jarang-jarang sikit. Adalah 2-3 ayat yang kita baca dalam maksurat tu. Itu kalau kita baca maksurat dah ada. Kemudian pergi surah An-Nisa dia dah mula masuk lain. Masuk surah Al-Maidah dah tak jumpa dah dalam ayat-ayat lain. Masuk surah Al-An'am dah jarang dah jumpa. Masuk Al-A'raf dah langsung tak jumpa. Masuk An-Nufal, masuk Taubah, lepas tu sampai dah 114 surah. Yang belakang-belakang tu, An-Naba tu, juzuk 30 tu, itu dah masuk surah Muqaddam. Banyaklah juga kita hafal. Yang lain-lain, di antara yang permulaan dan pengakhiran, di tengah-tengahnya, di mana letak ayat-ayat dan juga perintah-perintah tersebut selama ini? Adakah hanya ditinggalkan di dalam kitab, ataupun kita hanya letakkan di dalam telefon, di dalam gadget, letak dalam CD ke VCD ke, hanya untuk dihafal, diulang-ulang bacaannya, tetapi kita langsung tidak memahami? Bayangkan dah berapa puluh tahun begitu kisah kita dengan Al-Quran yang kita dapat.
So Allah kata di situ, kuncinya Allah kata di situ, mereka membacanya dengan hak, dan kemudian Allah kata mereka itulah yang beriman kepadanya. So sekarang ni beriman kepada kitab adalah sesuatu yang wajib kita yakini. Beriman, rukun iman ada 6. Saya ada satu kisah minggu lepas ada seorang yang datang bertemu dengan saya dan berceritakan satu kisah. Benda ni kisah benar. Kisahnya dia menampakkan kepada saya hakikat bahawasanya saya waktu tu session itu, waktu kita menyampaikan tentang hakikat ni cerita hakikat, bagaimana hakikat iman dan juga kefahaman kita. Dulu kita diajar lain dan sekarang ini kita diajar lain. Pertama, daripada nenek moyang kita diajar beriman kepada Allah itu dengan beriman yang gaib, tanpa ada sandaran ilmu. Okey, kita diajar Allah begitu begini daripada kecil lagi. Jangan buat jahat, jangan berbohong. Bila bohong nanti Allah potong lidah, bila mencuri nanti Allah potong tangan. Benda tu mak bapak kita, orang tua kita dia ajar macam tu daripada kecil untuk memperkenalkan siapa Allah. Kemudian dia akan ajar kepada kita, kalau buat baik masuk syurga, buat jahat kau duduk dalam neraka. Benda tu adalah untuk memberitahu kepada kita satu knowledge, satu maklumat. Kita ada pencipta, kita ada Allah, dan Allah itu dia buat sesuatu kepada kita. Dia bagi nyawa kat kita, dia bagi rezeki kat kita. So untuk membalas rezeki yang Allah bagikan kepada kita, kita kena solat, kita kena puasa. Itu pendidikan ibu bapa kita untuk menunjukkan ada satu kuasa yang sedang menjaga kita, memelihara nyawa kita, rezeki kita, baik soal jodoh, soal kematian, soal rezeki, soal apa saja yang berlaku di dunia ini. Ada Alhamdulillahirabbil alamin, ada Allah yang maha berkuasa. Kecil-kecil. Lepas tu kita disuruh membaca Al-Quran. Okey, baca Quran, dikenalkan muqaddam. Baca dah habis muqaddam, sambung dengan Quran, habis satu kitab Al-Quran, selesai, buatlah khatam Quran, pulut kuning sikit, kenduri kenara sikit, apa semua, then gone. Kita dah tinggalkan Al-Quran secara keseluruhan, melainkan kita dah mula membaca Quran itu mengikut apa kita suka. Baca Yasin, baca surah Al-Mulk, baca surah Waqiah, kadang-kadang baca Ar-Rahman, kemudian baca Luqman kalau nak anak begitu baik gini, kemudian baca surah Yusuf, nak anak handsome, kemudian baca surah Maryam, nak anak ini begitu, anak perempuan, macam-macam lah kita baca. Semua itu hanya untuk jadikannya sebagai satu bentuk khasiat untuk orang yang membaca Al-Quran, fadilat untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi kita ambil sebahagian yang kita suka, kita tinggal apa yang kita rasa tak payah. So begitu kita dah meletakkan sesuatu yang tanpa hak. Padahal hak untuk membaca Al-Quran, hujungnya Allah cakap dekat dalam tu, di tengah-tengah tu Allah kata mereka beriman dengannya. Dapat kitab, mereka baca dengan hak, kemudian mereka meyakini apa yang ada di dalam kitab tersebut. Part ni ramai di kalangan kita yang masih lagi dalam dilema. Apa dilema dia? Dilema memahami apa yang ada di dalam Al-Quran berdasarkan isi kandungan dia dengan kefahaman. Okey, cerita yang saya nak sampaikan tadi, bila orang tu cerita dengan saya menampakkan satu situasi fenomena masyarakat hari ni. Hari ni, anak-anak kita kemungkinan besar belajar di sekolah dah belajar. Belajar pendidikan Islam dah belajar. Belajar tentang kafar sudah belajar. Tapi bila dah keluar 2-3 tahun selepas tu, dah meninggalkan sekolah, kadang-kadang dalam kita sembang-sembang santai, tanya anak kita, apa rukun Islam, apa rukun iman? Anak kita nak menjawab pun berterabur. Sebab benda tu dihafal. Balik ni, cuba uji anak-anak kita sendiri. Tanya mudah lah tanya. Kalau dia boleh jawab, Alhamdulillah. Dia jawab dengan kefahaman, Alhamdulillah. Kalau dia tak mampu jawab, itu tanda kita dah kena mula letakkan satu red code. Red code untuk kita alert bahawa ada sesuatu yang sudah pun tidak kena dengan anak-anak kita. Red code sampai anak kita dah tak boleh nak letakkan mana satu rukun Islam, mana satu rukun iman. Ini rukun dulu tahu, belum cerita rukun lain-lain. Rukun solat, ada berapa rukun solat? Ada 13 rukun. Apa rukun pertama sampai rukun 13? Tanya satu persatu. Faham tak setiap rukun yang kita buat tu? Kalau syahadah, apa maksud syahadah? Kalau solat, apa maksud solat? Kalau puasa, apa yang dimaksudkan dengan puasa? Kalau zakat, apa cerita zakat? Apa cerita haji? Kalau dalam solat itu ada 13 rukun, apa rukun qiyam?
Apa rukun kita membaca gini? Apa iktidal? Apa sujud? Sujud duduk antara dua sujud? Apa maksud ni? Tanya semua itu. Ibu bapa dulu yang kena tanya. Jangan kita semua subkontrak kepada guru, kepada ustazah. Kita sendiri gagal nak memahami. Kita sendiri sebagai ibu dan bapa tidak ada knowledge itu. Macam mana kita nak suruh anak-anak kita pula memahami benda tu? Sebab duplication anak datang daripada acuan ataupun mold ibu dan bapa. So kalau mak bapaknya masih lagi tidak jelas, ibu dan bapaknya pun tidak faham, ibu dan bapaknya pun tidak tahu macam mana nak membaca dengan hak, macam mana kita nak apply benda ni kepada anak-anak. So itu cerita iman. Dan apa yang dinampakkan oleh sahabat saya tadi tu, bila kita sembang, dia akui anaknya, dia pernah uji yang anak dia pun tak tahu nak menjawab rukun iman dan rukun Islam. Dalam dia nampakkan satu itu sebagai satu yang kod, yang red code, so sembanglah dengan orang rumahnya. Bila sembang dengan orang rumahnya, apa jawapan orang rumah dia? Apa jawapan isteri dia? Isteri dia kata apa? Janganlah bandingkan you dengan anak-anak kita. You sekolah agama, anak-anak kita dia tak sekolah agama. So bayangkan anak dah mencapai usia 20-an, tapi mentaliti yang ada pada seorang ibu, anak dah pergi sekolah, anak dah dihantar ke sekolah, anak sudah belajar kat sekolah, tetapi bila anak tak faham apa yang dia belajar, anak tak tahu apa yang ditanya oleh bapa dia tadi tu, tak boleh nak jawab dengan lancar, tapi kita terus meletakkan benda tu sebagai satu bentuk perbezaan. Okey, apa yang kita bezakan? Sekolah agama dengan sekolah biasa. So dalam pemikiran kita, sekolah agama mesti perform, tahu tentang agama. So kalau kita ni tak berapa elok sikit agama kita, perangai kita, akhlak kita, kita tolerate. Di situ kita meletakkan satu toleransi. Di situ kita compromise. Oh, ni bukan sekolah agama, tak apa kalau dia tak faham agama. Dan kita jadi seorang yang bermasalah. Masalah kita adalah kita tak tahu apa masalah kita. We cannot identify apa masalah kita. Sebagai seorang Islam, Al-Quran mengajar kita untuk kita menjadi seorang pengatur. Iqra bismillah. Kita nak diajar untuk menjadi seorang yang tahu macam mana nak membaca tanda-tanda. Itu Quran. Tanda, ini tanda masalah. Ini tanda apa? Banyak dalam Quran cerita tanda-tanda. So kita diajar untuk membaca tanda-tanda. Tanda anak yang soleh, tanda anak yang toleh, tanda anak yang taat, tanda isteri yang patuh, tanda isteri yang ingkar, tanda suami yang Fir'aun. Allah dah ajar semua tanda-tanda dalam Al-Quran. So tanggungjawab kita bila dapat Al-Quran dengan hak, dan kita akan nampak semua rupa bentuk manusia ini dalam bentuk skrip yang asal. The original scriptures. Allah bagi kat kita wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita, yang di dalamnya sudah lengkap semua dengan nama-nama yang mengajar kita how to become a human. Allah yang cipta manusia, Allah dah bagi formula macam mana nak jadi manusia, kan? Allah dah ajar Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Tu Allah sebut dalam surah Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Dialah yang mengajarkan Al-Quran, dia yang mencipta insan dan mengajar manusia bagaimana untuk menjelaskan, bagaimana untuk membuktikan, bagaimana untuk menampakkan macam mana nak jadi manusia yang hidupnya berprinsipkan Al-Quran. Dah ada tak? Dah. Macam mana nak mencipta manusia, nak mencipta insan daripada Al-Quran? Allah dah bagi dah formula dia. But then, hari ni kita hidup dekat atas muka bumi ni, macam mana perangai kita? Umur dah 40 tahun, umur dah 50 tahun, kita sendiri belum jelas Al-Quran itu. Kita sendiri pun tak kenal Al-Quran. Kita sendiri pun gagal memahami Al-Quran. Kita sendiri pun tak tahu macam mana nak membaca Al-Quran. But then, sebagai ibu dan bapa, kita nak anak kita perform dekat atas dunia ni, kita nak anak kita berjaya, kita nak anak kita masuk syurga. But then, kita sendiri tak tahu macam mana kita ni sebagai mak bapa. Kita sendiri tak ada petunjuk yang hak. Kita sendiri pun masih lagi merangkak-rangkak. Tapi kita cuba juga nak mencari jalan untuk kembali kepada Allah dengan hak, dengan kebenaran. So ini cerita beriman. Beriman sekarang ni bukan kita sekadar mengucap 2 kalimah syahadah dan kita berkata aku beriman.
kita sekarang ni beriman ni adalah something yang kita ni, that's why dalam 2-3 minggu lepas kita nampakkan apa tu iman. Iman itu adalah something yang ni, tasdik biqalbi, duduk dalam hati kita, kita membenarkan dengan hati sampai dia terzahir melalui perbuatan kita, sampai dia terzahir dengan pemikiran kita, dengan kata-kata kita, dengan cara pola fikir kita, sehingga dia menampakkan cara hidup kita, cara hidup orang yang beriman. Kata-katanya bukan kata-kata yang sia-sia, percakapan dengan penuh ilmu, perbuatannya penuh dengan hikmah, kan, pemikirannya jauh ke depan, memikirkan banyak perkara yang baik dan buruk, batas, sempadan, supaya dia tidak melampaui batas. Ini ciri-ciri yang orang-orang yang dia sentiasa tahu bila dia nak bercakap, untuk apa dia nak cakap, perlu tak bercakap. Kalau dekat prihatin ni, di RPWP ni, kita diajar sesuatu ni tentang, first kali, apa kita nak cakap. So, perlu tak kita cakap? Bila kita nak cakap? So, benda ni adalah hikmah, teknik dan taktik yang kita kena tahu. That's why kadang-kadang kita tengok Nabi, ada benda dalam asar sahabat diceritakan tentang sifat-sifat Nabi. Kan, kadang-kadang sahabat tu dibuat macam ni semua, dia tanya Nabi, Nabi tak cakap apa, Nabi diam. Padahal Nabi tahu tak? Nabi tahu, tapi kenapa diam? Jadi diam itu pun, ulama meletakkan diam itu pun tanda sama ada Nabi setuju ataupun tak setuju. Kebanyakannya mereka ambil Nabi setuju. Sebab apa? Sebab diam itu tanda setuju. Jadi mereka nampak Nabi tak halang, Nabi tak larang. Nabi pun tak benarkan, Nabi pun tak kata benda tu salah. So mereka ambil benda tu sebagai konteks kiasnya. Nabi kata okey, boleh pakai. Sebab apa? Nabi tak cakap apa-apa. Ada orang kata macam tu, semudah itu. So macam mana kita ni pula nak jadi sebagai ibu bapa? Adakah bila mak bapak tak cakap apa-apa, tanda anak boleh buat suka hati? Ini pun satu benda yang kita kena faham. Alright? Okay. So banyak benda juga ni, ramai yang komen ni. Okay, minta maaf saya tak sempat baca. Okay, tak apa, sambung. Once kita baca itu, ni masih lagi pada surah 2 ayat 121 tadi. Kemudian Allah kata apa? Wa man yakfur bihi, barang siapa yang ingkar. Ni cerita iman dengan kafir. Iman lawannya ingkar. Orang yang beriman, orang yang yakin, lawannya ingkar. Bila engkau meyakini apa yang ada dalam Al-Quran dan engkau jadi orang yang yakin, beriman dengan ilmu. Ingat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. 3 elemen ni. Ilmu datang dulu, bainat datang kemudian. Ilmu datang, kemudian kita nampak bainat dengan mata kita. Kita nampak dan kita yakin. Benarlah kata-kata Allah, sadaqallahul azim. Itu keyakinan yang keluar daripada hati. Tasdik, siddiq, membenarkan. Kita pun cakap sadaqallahul azim, itu membenarkan apa yang Allah dah cakap, mention dalam Al-Quran. Jadi ilmu yakin, kita yakini dengan ilmunya, dengan bainat yang Allah tunjukkan, kemudian dengan hakul yakin, datanglah dengan kebenaran yang hak. Tapi untuk orang yang nak ingkari benda ni, orang yang reject benda ni, dia akan cari apa saja alasan, asalkan dia boleh katakan, oh ini adalah salah, dengan sangka-sangkanya, dengan perangai yang suka ikut taklid butanya, dengan membuta tulinya. Kita menjadi orang yang menolak kebenaran. Once menolak kebenaran, maka kita akan jadi orang yang batil. Maka kita memilih kebatilan berbanding yang hak. Kita rela hidup dalam kebatilan berbanding kita mengikuti sesuatu yang hak. And then itulah tanda-tanda kafir. Ingkar. Kafir ni orang cakap Arab kafir, Melayunya ingkar. So apa saja yang Allah dah perintahkan kepada kita, tetapi kita ingkar. Allah suruh pakai tudung labuh gini. Kita kata, pakailah tudung ni. Tudung juga kan, tutup 3 segi ke, selendang ke, pakai apalah orang perempuan pakai ni, saya pun nak cakap tak erti. Tapi itulah yang orang perempuan suka pakai. Asalkan dia berfashion, asalkan dia lilit, dia tutup tudung, asalkan dia rasa okey, ini dah proper ni, ini okey lah ni, dia boleh melawan kata-kata Allah yang suruh melabuhkan pakaian dan tudung itu melebihi paras dada. Jadi di situ kita kena tahu, ilmu ada tak? Ilmunya ada. Allah cakap pakaiannya bagaimana? Satu, kan? Bainat, Allah menampakkan macam mana tudung yang labuhnya begitu, polos, tidak ada aura. Aura tu maksudnya striking sangat pun tak boleh, ada corak sampai menampak bentuk badan pun tak boleh, melekap di tubuh pun tak boleh. Semua ada dia punya cara-cara kaedah kita letakkan sesuatu. And then
bila kita ni mengubah dengan tangan kita, ni cerita fashion tadi, kita mengubah apa yang Allah dah fitrahkan, kita buat sesuatu yang di luar fitrah. Bertudung dah betul, tetapi nampak dadanya, jadi di situ sudah tidak fitrah. Maka walaupun nampak betul bertudung, dah tutup rambut auratnya, tetapi yang lain-lain itu tidak tertutup, maka di situ kita jadi orang yang ingkar. Itu untuk orang perempuan. Okey, itu satu contoh. Jadi Allah kata kat situ, macam mana Allah cakap? Allah kata kat situ, faulaika humul khasirun, maka itulah orang-orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Sedar-sedar umur dah senja, dah asar, dah masuk senja. Sedar-sedar dah masuk 50-an, dah 60-an. Waktu tu baru nak cari Allah. Dan jangan ingat Allah tak boleh argue. Mana engkau pergi ketika engkau umur 0 hingga 50 tahun? Fir'aun itu tidak dikatakan hanya taubatnya tidak diterima ketika nyawa dikerongkong. Kita selalu diajar begitu. Kita diajar apa? Nyawa dikerongkong. Fir'aun taubatnya tidak diterima kerana nyawa dikerongkong. Tak. Dalam Quran Allah tak cerita nyawanya dikerongkong. Dalam Quran Allah nampakkan nyawanya di saat-saat akhir. Apabila dia nak ditenggelamkan oleh laut, kemudian dia berkata, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa, wa ana minal muslimin. Dinampakkan begitu. Dinampakkan dia beriman dengan Tuhan Nabi Musa, dan aku termasuk daripada orang-orang yang menyerah diri. Jadi Fir'aun nak jadi Islam tak? Fir'aun pun nak jadi Islam, tapi bukan nyawa dikerongkong. Saat itu dia dah nampak dah saat-saat kematian dia. Dia dah nampak dah dia akan mati. Tapi di situ kalau nyawa dekat kerongkong, macam mana? Kita tersesak-sesak, kita tak sempat taubat dah, dalam keadaan kita tak sedar lagi. Jadi hakikat dia, bila dah masuk fasa usia 50-an, 60-an, kita dah nampak nak dekat-dekat kematian, waktu tu baru kita nak insaf. Jangan kita jadi Fir'aun. Jangan kita rasa okey, dah tua nanti kita taubat. Lagi salah. Once kita dah letakkan satu pendirian atau stand dan prinsip kita, tua nanti baru nak taubat, waktu kita niat itu sebenarnya kita sudah menempah maut yang tidak baik. Rugilah. Rugi kita, rugi. Jadi kita dah meletakkan keingkaran. Awal-awal kita dah niat untuk ingkar, nanti baru kita nak taubat. Taubat tu kalau kita bacalah surah 9. Surah 9 ni surah taubah. Kalau kita faham betul-betul cara macam mana Allah kata, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Takut bila kita baca macam tu, bila kita rasa Allah tak promise yang Allah akan terima taubatnya. Allah kata mudah-mudahan Allah terima taubat mereka. Ada dalam surah yang lain pula Allah cakap Allah terima taubat lantaran kejahilan. Allah mengampunkan mereka lantaran kejahilan mereka. So kalau jahil tak apa, tapi kalau dah hari-hari baca kitab, hari-hari baca Quran, kita baca tetapi kita tidak faham, itu bukan lagi tanda-tanda orang yang tak kenal Al-Quran. Dia dah kenal Al-Quran tetapi dia tidak faham. Faham itu bukan tanda kita tak nak berusaha untuk faham, tapi kita degil. Kalau dah 40 tahun kita baca macam yang sama saja tanpa ada inisiatif untuk mencari jalan untuk memahami ayat Quran, dan kita jadi orang yang degil, bukan lagi jahil. Jadi rugilah kita kalau kata kita tidak jadi orang yang mengambil peluang, grab apa yang Allah dah bagi kepada kita untuk kita mencari faham apa yang Allah nak. Okey. So daripada surah 2 ayat 121 ni adalah untuk kita tahu membaca yang hak. Jadi dalam kita duk suruh orang buat baik, dalam kita nak orang yang kembali semula ke jalan Allah, terutamanya kita lah sebagai ibu dan bapa. Kita ni mak dan bapa, kita letakkan diri kita sebagai ibu dan bapa. Kita nak anak kita baik, kita suruh anak kita buat baik, kita suruh anak kita pergi sekolah untuk mendapatkan ilmu, dan mereka ini dibentuk dengan budaya kebaikan. Tapi berapa ramai di kalangan kita ibu dan bapanya menjadi model yang tidak baik kepada anak-anak. Dari segi pakaian, dari segi kata-kata, ni mulut kita kadang-kadang kita bercakap lepas. Anak-anak mencerap tak benda tu? Anak-anak mencerap. Anak-anak melihat, anak-anak memerhati. Anak-anak sedang meniru apa yang ada pada diri kita sebagai satu bentuk akhlak yang mereka contohi. Dan di situlah kita sedang menunjukkan satu uswah yang tak baik. Okey. Ada satu surah. Okey. Surah
2 ayat 244 cuba tengok 244. Saya cuba buka tengok 244. Surah Al-Baqarah ayat 44. Cuba kita tengok. Okey. Okey, ni 244. Apa yang ada dalam 244? Allah kata, Atakmurunan nas, mengapa kamu suruh, mengapa kamu perintah? Atakmuru ni daripada perkataan dasarnya, kata dasarnya amar. Amar itu perintah. Amru, perintah. Atakmurunan nas, mengapa kamu menyuruh, memerintahkan annas, manusia, birri, dengan kebaikan, untuk melakukan kebajikan. Watansauna, dan kamu lupakan anfusakum, diri kamu sendiri. Wa antum, dan kamu tatlunal kitab, kamu membaca kitab. Tengok tadi kita kaitkan dengan surah 2 ayat 121. 121 ni cerita tentang kita dapat Al-Quran, tapi kita baca kitab. Tapi kita baca kitab itu tanpa hak. Haknya baca Quran, kita ni diperintahkan untuk baiki diri kita dulu. Betulkan diri kita dulu, baru kita boleh betulkan orang lain. Once kita betul, kita akan jadi satu role model. Kita mampu untuk menunjukkan jalan kepada orang yang lain pula. Macam mana yang dinampakkan dalam sunnah dan juga sirah Nabi. Nabi dapat Al-Quran, dapat Iqra, Nabi berubah. Once Nabi berubah, Nabi mengajak orang lain untuk berubah. Nabi dakwah pula orang lain untuk berubah. Tapi prinsipnya Nabi sendiri jadi orang yang menunjukkan uswah, figure. Laqad khalaqna lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Macam mana pada diri Nabi itu ada suri tauladan. Liman kana yarjullah, Allah kata, bagi mereka yang nak kembali semula kepada Allah, nak mengharapkan kembalinya kepada Allah, wal yaumal akhir, dan mereka ini nak beriman kepada akhirat. Mereka nak mengakhiri kejumudan, mengakhiri kerosakan. Mereka nak kembali balik kepada fitrah. Ini orang yang nak kembali kepada fitrah. Role model ni adalah siapa? Adalah Nabi. Kalau Nabi dapat wahyu, Nabi dapat ilmu, macam mana Nabi mampu menyampaikan ilmu tu kepada isterinya, kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya, kaum keluarganya, kepada orang-orang ramai. Itu cara kita nak kena faham. So, baca Al-Quran untuk kita dulu. Hu anfusikum wa ahlikum naro, selamatlah diri kamu dan ahli keluarga kamu. So, baca Quran ni untuk diri kita dulu. Tapi dalam masa yang sama, kita nak selamatkan orang lain. Tapi hari ni, kenapa kita suruh orang buat baik, suruh orang betulkan diri, suruh orang jadi baik, padahal kita masih kekal sama? Kenapa kita masih jadi orang yang sama? Kenapa kita jadi orang yang tak ada perubahan, tak ada islah? So, kalau kita nak berubahlah sesuai dengan apa yang kita dah dapat daripada Al-Quran. So, hari ni saya yakin ramai-ramai daripada kalangan kita ni, kita semua sudah memahami Al-Quran sekadarnya. Yang mana dah follow Bicara Maqasid, hari ni episod 33. Episod 33, kita dah duduk dalam situasi dan fenomena kita nak membaca Al-Quran dengan kefahaman. Azam kita. So, kita nak ajak anak-anak kita pun faham Al-Quran. Kita nak anak-anak kita pun ikut rules and boundaries, limitation yang ada dalam Al-Quran. Follow strictly apa yang Allah dah cakap dalam Al-Quran. Regardless apa kita dapat daripada nenek moyang kita dulu, kan, kita dah mula tolak sikit fahaman-fahaman nenek moyang kita. Why? Kerana nenek moyang kita pun tak dapat petunjuk. Kerana kita nak memutuskan, kita nak memutuskan apa yang nenek moyang kita dapat dengan apa yang kita dapat. So, kita nak, kalau boleh, biarlah kita baca Al-Quran, kita faham, dengan harapan kita nak membetulkan balik generasi kita yang akan datang. Kita nak sampaikan kebenaran. Kita nak cakap yang hak. Hak ini adalah sesuatu yang benar. Kita nak sampaikan benda yang kita tahu ini pahit. Aku sendiri pun buat dosa. Aku sendiri pun salah. Aku dulu pun jahat. Tapi inilah benda yang aku nak betulkan. Sungguh-sungguh aku nak berubah untuk aku mengajak supaya ahli keluarga aku pun selamat. Tapi kalau kita nak berubah di usia 40-50 tahun ini, cabaran dia, Masya Allah, begitulah yang Allah kehendaki. Why? Sebab kita kena ingat, kifarah dosa kita 40 tahun dulu
kita kena tanggung semua yang kita dah tersalah langkah. Kalau 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun hutang kita dengan Allah dulu yang kita pernah buat benda-benda yang rosak, kerosakan itu akan kembali balik kepada kita dan benda itu akan terus masuk ke dalam keluarga kita. Kalau kita yang perkenalkan anak-anak kita dengan hiburan, kita yang kenalkan anak-anak kita dengan keseronokan, kita yang kenalkan anak-anak kita dengan aurat yang terdedah, dengan pakaian yang kita ajar kita sendiri, tangan kita sendiri yang beli, yang pakaikan, yang didik mereka dengan tangan kita sendiri, maka kita juga akan menghadapi situasi kifarah akibat kerosakan tangan-tangan kita sendiri. So dosa orang lain tak ada orang lain tanggung, kita tanggung dosa kita sendiri. Dan kita kena ingat, kita berubah, tiba-tiba tak boleh berubah begitu saja dan semudah itu saja. Kerana apa? Kerana kesilapan kita yang lampau turut akan memberi kesan dan akibat kepada anak cucu kita pada hari ini. Jadi kalau mampu selamatkan, Alhamdulillah, itu rezeki kita. Kalau kita mampu tarik anak kita kembali semula kepada agama, itu rezeki kita. Bersyukurlah kita mampu dan masih lagi berkemampuan untuk bawa mereka, giring mereka, masukkan mereka kembali ke dalam acuan Allah. But then kalau kita gagal, kita kena terima hakikat bahawa anak-anak kita sekarang ni mereka membesar dan mereka memahami. Begitulah pendidikan yang kita dulu dah ajar mereka. Tapi belum terlambat tak? Belum terlambat. Jangan putus asa. Jadilah orang-orang yang sabar. Sabar dan solat. Surah 2 ayat 45 itu. Jadikanlah orang-orang yang sabar. That's why iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. First engkau kena abdikan diri dulu kepada Allah. Tapi kalau kita sebagai mak bapak, kita sendiri pun susah nak mengabdikan diri kepada Allah, macam mana kita nak anak-anak kita mengabdi diri kepada Allah? Wa iyyaka nasta'in, barulah kita boleh meminta dan memohon pertolongan. Why? Kerana kita dah jadi orang yang rendah. Kita dah mula tunduk, barulah kita boleh tinggikan Allah, barulah kita boleh memohon pertolongan. Tapi nak mohon pertolongan dengan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Surah 2 Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu, nak minta tolong, bisabri dan salah, dengan kesabaran dan dengan mencegah keji dan mungkar. Jangan kita solat saja. Solat itu application dia ataupun pelaksanaannya adalah mencegah keji dan mungkar. Sebab tu surah 29 Ankabut itu ayat 45 itu Allah kata, utlu ma'u hiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang kami dah wahyukan kepada kamu daripada kitab. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya solat itu adalah mencegah keji dan mungkar. Wala zikrullahu akbar. Ingat balik surah Azab tadi 33-21 tu, wa zakarallaha katsira. Mereka itu banyak-banyak sekali mereka itu menzikirkan Allah. Dan ayat ini tadi Allah tengok wa antum tatlunal kitab. Ni ayat sekarang ni 22-44 ni, surah 2-44 ni Allah kata, dan mereka ni membaca kitab. Kita hari ni kita baca kitab, kita nak orang jadi baik, tapi kita lupa yang kita kena jadi baik dulu. Part tu kita kena betulkan. Nak bercakap dekat orang, kita dulu yang berusaha memanglah kadang-kadang kita tak betul lagi perfect. But then, what is our initiative? Apa usaha kita? Jadi, baik itu adalah satu benda yang kita kena letakkan sebagai satu priority. In order untuk kita mengajak orang jadi baik, kita dulu kena tunjuk kebaikan tu. Afala taqilun. Ni, Allah suruh kita guna akal. Lembu guna akal tak? Lembu tak ada akal. Manusia ada akal tak? Manusia ada akal. So gunakan akal ini untuk kita jadikan diri kita ni berbeza daripada lembu yang Allah nampakkan dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita masih tidak menggunakan akal, dan kita akan terus menjadi seekor lembu yang sama. Tompok-tompoknya berbeza, warnanya mungkin berlainan, packnya mungkin tidak sama, tapi kita tetap adalah spesies lembu, duduk di dalam sistem lembu. Dan kita akan kekal menjadi orang yang diikat hidungnya, hanya dah jadi orang yang bertaklid buta, kekal mengikuti hawa nafsu manusia, dan kita akan jadi orang yang rugi. Okay? So nak jadi orang baik, kita kena berusaha jadi baik. Ada anak dara, ada anak tuna. Ini antara calon-calon yang bila-bila masa saja boleh menjadi habuan dan juga makanan ulam oleh
Dajjal, oleh syaitan, oleh nafsu. Jadi kita nak kena selamatkan diri kita. Wa ahlikum, selamatkan ahli keluarga kamu. Surah Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Surah 66 ayat 6. So kita kena jadi malaikat yang nak memastikan anak-anak kita ini kekal sebagai anak-anak yang tidak disentuh manusia. Benda tu ada dalam Quran tak? Ada. Perumpamaan tak? Perumpamaan syurga. Anak-anak yang tak disentuh manusia. Ni kerja berat yang kita kena buat. Okey? Tapi berat mana pun kerja ni, kita kena berusaha. Sebab apa? Itulah amanah kita sebagai ibu dan bapa. Takkan kita selama-lamanya nak anak kita terus hanyut dengan dunia yang kita mula-mula ciptakan untuk mereka. Kita dulu yang cipta untuk mereka. Dan kita hidangkan kepada mereka. Kita berikan kebebasan kepada mereka. Kita bagi akses tanpa had, tanpa limit kepada mereka. Dengan apa? Internetnya, duit belanjanya, kita bagi kehidupan, dan izin kita itu menampakkan redha kita. Kalau mak bapak izinkan anak dara keluar tengok wayang, itu dengan izin, dengan redha tak? With a bless daripada mak bapak. Siap bagi duit belanja lagi. Okey, nah, ambil duit belanja. Anak minta izin nak pergi shopping kompleks. Siapa bagi bless? Mak bapak. So mereka keluar dengan redha tak? Redanya mak bapak. Allah redha tak? Belum tentu Allah redha. So kita kena cari yang mana satu Allah redha, yang mana satu yang kita manusia itu yang redha. Redha manusia belum tentu dapat redha Allah. Kita ni kena berhati-hati dengan apa yang kita izinkan pada anak-anak kita. Okey, bab tu kena ramai-ramai cari jalan. Macam mana untuk kita jadi orang yang kembali kepada fitrah. Okey? Apa cabaran kita? Cabaran kita hari ini adalah bagaimana kita nak mengikuti petunjuk Allah itu dengan hak. Yang tadi ni kita perintah ikut manusia, tapi manusia ni diselubungi dengan jahiliah. Baik mak, bapaknya dan anak-anaknya, semuanya duduk dalam sistem jahiliah. Kita duduk dalam sistem yang akhirnya membuatkan kita duduk dalam keadaan kita terperangkap. Nak ke kiri tak boleh, nak ke kanan boleh, tak ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh, nak lompat tak boleh, terbenam dalam tanah je boleh, mati. Kita tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Kita dikepung oleh kandang yang dah dibuat oleh sistem tersebut. Hujungnya mati. Mati masa bila? Kena sembelih. Takkan hari-hari ni kita nak kena perah susu, bekerja gila-gila punya, daripada pagi tu, kadang-kadang tu gelap kita keluar, gelap pun kita sampai rumah balik. Takkan hari-hari sama 60 tahun, kalau hari ni nak ambil lah pencen 55 tahun, takkan sampai 55 tahun kita hidup nak duduk dalam sistem itu. Takkan Allah saja-saja cipta kita hanya untuk itu. Kena cari jalan ni. Macam mana kita nak betulkan diri kita balik, InsyaAllah. Okay, cuba tengok satu lagi surah. Okay, surah 2, masih lagi dalam Al-Baqarah. Tengok ayat 170. Cuba tengok. Tengok Allah kata apa? Wa iza, dan jika khila, dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah. Sekarang ni yang nak suruh ni dikatakan kepada mereka. Sekarang ni saya ambil konteks ayat ni, saya nak kena mengatakan kepada mereka. Mereka ni siapa? Ramai-ramai ni yang tengah duk tengok ramai-ramai ni kan. So saya pun sampaikan. Katakanlah kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang dah diturunkan Allah. Qalu, mereka berkata, ni Allah dah bagi skrip siap-siap. Bal, bahkan, nattabi'u, kami mengikuti, ma, apa yang alfaina, kami dapati, alaihi, atasnya, aba'ana, bapak-bapak kami. Ini cerita bapak-bapak kami ni, nenek-nenek moyang kami ni, kan? So apa yang ada pada nenek moyang kami? Awalau, apakah walaupun, kana, adalah aba'uhum, bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka ni, la yaqilun, mereka tak faham, tak guna akal, tak mengerti syai'ah, sesuatu pun,
wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk, tidak dipandu, tidak diberi hidayah, tidak mendapat pedoman. So sekarang ini soal dia ialah, yang mana yang kita nak jadi? Kita nak suruh ikut apa yang Allah turunkan. Hari ni dah dapat kitab, dah baca dengan yang hak, kita nak ikutlah apa yang kami bawa ini adalah sesuatu yang Allah dah berikan sebagai satu peta kehidupan, jalan orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, orang-orang yang nak kembali kepada fitrah. Ni jalan dia dah ada, petanya dah ada, Allah dah bagi dah kitab ni untuk kita baca dengan hak, tetapi mereka ingkar. Ini cerita tadi, mereka ingkar. Jadi orang rugi tak? Rugi. Sebab apa? Sebab mereka masih nak mengikut nenek moyang mereka, yang nenek moyang mereka itu pun tidak mendapat petunjuk. Ini adalah satu benda yang kita kena faham. Jadi kita mengalami dua situasi. Nak ikut nenek moyang, atau kita masih lagi rasa kita perlu cari jalan untuk mendapatkan kefahaman apa yang dah diturunkan oleh Allah dengan hak tadi. Ikut nenek moyang, bacalah Quran itu. Tak faham pun tak apa, bacalah Quran itu, janji dapat pahala. Bacalah macam mana pun, janji kau solat, kau puasa, kau bayar zakat, kau pergi haji, kau pergi umrah, selesailah tanggungjawab kau dengan Allah. Adakah itu saja? Padahal kalau tengok rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Jadi beriman kepada kitab itu adalah salah satu daripada hakikat iman kepada Allah. So kalau kata beriman kepada kitab, maksudnya kena tahu tak isi kandungan kitab? Kena tahu. Macam mana kau nak kata kau beriman kalau kau tak tahu? Macam mana kita nak kata kita kenal anak kita kalau kita tak kenal anak kita? Boleh faham tak ni? Kan? Nama anak dia. Nama anak pun tak tahu ni. Nama anak tak tahu, kan? Tapi dia anak saya. Boleh kita cakap macam tu? Kan? Tanya alamat rumah. Alamat rumah pun kita tak tahu. Tapi saya tahu ni anak saya. Contoh, kan? Sebab apa dalam Al-Quran Allah kata, kan, kita kena kenal kitab ini sebagaimana kita kenal anak kita sendiri. Jadi kalau kita kenal anak kita, macam mana anak kita kenal? Rambut dia macam mana, telinga dia macam mana, waktu bila kita servis telinga dia, makan dia, minum dia, waktu bila dia tidur, waktu bila dia mengingit, macam mana nak pujuk dia. Kita kenal anak kita, manja dia macam mana, kita kenal perangai anak kita. Tapi kalau kata kita sendiri tak kenal anak kita, there's something wrong. Ada masalah. Sebab tu anak-anak ni, Allah cakap dalam surah 46 ayat 15 tu, kita kena bela dia sampai umur 40 tahun. Sebegitu cara, macam mana teknik kita nak kena menjaga anak. Tapi hari ni tak, anak kita dah mula kahwin, kita dah lepaskan mereka. Kerja, peranan sebagai lelaki, sebagai perempuan, sebagai wali, sebagai saksi, semua dalam urusan ijab dan kabul tadi, ni rukun nikah, kita dah tak ambil tahu. Sebab apa? Belajarlah jadi mak bapak sendiri, belajarlah jadi seorang ibu sendiri, jadilah seorang bapa sendiri. Kita cuma tengok dia, dan something yang kita kena betulkan balik dalam konsep keluarga. Anak setua mana pun dia, selagi dia masih lagi anak kita, sebagai ibu dan bapa, kita masih lagi boleh memberi teguran. Ingat, anak lelaki macam mana pun dia dah kahwin, keutamaan dia tetap pada seorang ibunya. Ini konsep yang ada dalam Islam. Tapi macam mana hari ini kita nak kena terjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Okey, itulah yang kita nak nampakkan hari ini. Mukadimahnya begitu. Mukadimahnya apa? Mukadimah nak mengajak kita semua supaya kita membaca Al-Quran dengan hak. Ya, kita nak baca dan kita faham tilawatul haq tadi. Bagaimana kita nak membaca dengan sesuatu yang hak, dan kemudiannya kita nak melaksanakan perintah ini dengan hak. Allah dah bagi kita satu akal, otak untuk kita berfikir. So pilihannya nak jadi orang yang berakal atau nak jadi orang yang bodoh, orang yang jahil. Allah bagi Quran
pilihan kepada kita untuk mengkaji Al-Quran, memahami dan mendalami Al-Quran, atau kita nak kekal jadi orang yang sama. Oh, tak apalah baca, tak faham pun tak apa. Pilihannya siapa? Kita. Allah bagi syurga, Allah bagi neraka. Pilih nak masuk mana? Syurga atau neraka? Pilihannya semuanya di tangan kita tadi. Kita yang pilih. That's why Allah kata, kerosakan di atas muka bumi ni akibat tangan-tangan kita sendiri. So jangan salah tangan-tangan orang lain. Kita ni banyak salahkan tangan orang lain. Ni semuanya salah Yahudi. Sikit-sikit salah Yahudi, sikit-sikit salah Nasrani. Kan? Oh, ni semua Dajjal. Kan? Oh, ini semua sistem penjajah. No, apa saja yang dah berlaku secara alami, tak semua orang minta lahir-lahir duduk dekat dalam dunia yang sudah pun syurga. Tak ada. Tak ada pun yang lahir minta keluar dalam keadaan dia duduk dalam keadaan yang semua dah lengkap. Semua orang dilahirkan mengikut ujian masing-masing. Kita dilahirkan Islam, kebetulan di akhir zaman begini fitnahnya, maka kita kena hidup dalam keadaan begini. Zaman Nabi lahir, Nabi dalam keadaan yang begitu. Nabi berjuang sampailah dah 1400 tahun, Islam tu sampai kepada kita. Kita lahir di fasanya Islam begini. Okay? Dan itulah ujian dan amanah yang kita dipertanggungjawabkan. Kita adalah orang yang terpilih untuk menjadi hamba yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan di zaman kita. Tapi kalau kita keluar lahir, kita pun hanyut dalam kegelapan yang sama, and then kitalah punya tanggungjawab untuk memastikan kita cari balik jalan yang ada petunjuk dan hidayah tadi. Tugas dan tanggungjawabnya adalah untuk menyampaikan yang hak. Allah bagi alam ini sebagai satu petanda untuk kita baca. Orang yang berakal, dia akan membaca apa yang tak kena dengan alam kita. Apa yang tak kena. That's why Allah kata, perhatikanlah kejadian langit dan bumi. Tengok apa yang tak kena dengan langit, tengok apa yang tak kena dengan pemimpin kita, apa yang tak kena dengan rakyat kita, apa yang tak kena dengan masyarakat kita. Perhatikan apa yang tak kena dengan sistem kita. Kan? Kalau benda itu kita tak gunakan akal, dan kita jadi orang yang rugi. Nampak pokok hujan dah nak turun, kan? Tapi kita tak angkat kain baju. Something wrong tak? Something wrong. So perhatikan benda tu. Alam sedang bercakap dengan kita, apa tindakan dan respon kita kepada alam. Itu kita perlukan akal. Takkan kita nak duduk dalam keadaan yang menzalimi diri kita. Zalim. Kan? Kalau dah duduk dekat tempat tanahnya tu, tanahnya memang hari-hari kita dah tahu. Belakang rumah kita tu ada gunung berapi yang bila-bila masa saja boleh meletus. Tapi kita kata, oh tak apalah, aku duduk dekat sini, boleh lagi, kan? Belakang rumah dah nak meletus dah gunung berapi. Tapi kita boleh duduk lagi dekat tempat yang berbahaya. So apa furqan kita? Duduk dekat tempat yang memang akan jatuh gempa bumi. Tapi adakah kita dah berfikir gempa bumi ni adalah respon kepada alami? Kita nak respon kepada tindak balas alam. Jadi Allah sedang bercakap dengan kita melalui alamnya. Kan? Allah bagi hujan, Allah bagi air, Allah bagi udara, Allah bagi nyawa, Allah bagi masa, Allah bagi semua ni adalah benda yang Allah suruh kita fikir. Di manakah pengabdian kita kepada Allah? Okey? So sistem yang kita dapat di akhir zaman ini, kita kena akui kita duduk dalam sistem yang sudah dicipta oleh Dajjal. Akui itu dulu. We know the problem, identify the problem. Now, macam mana kita nak keluar daripada sistem tersebut? Jalannya ada tak? Allah dah bagi Al-Quran. Allah dah bagi petunjuk. Even 1400 tahun dahulu, konsepnya tetap sama. Membebaskan diri daripada perhambaan. Itu benda yang kita nak buat. Kita kena kenal kita ni hamba siapa. Hamba manusia atau hamba Allah. Hamba kepada manusia, pandang diri kita. Jangan pandang orang lain, pandang diri kita. Pandang sejauh mana kita mengikuti keinginan dan juga kemahuan nafsu kita sendiri dan juga nafsu manusia lain, dan kita jadi orang yang rugi. Rugi yang macam mana? Rugi dalam keadaan kita tak tahu apa yang kita buat adakah berdasarkan kehendak Allah ataupun berdasarkan sangka-sangka, ikut-ikutan, taklid buta. Okey, insya-Allah ini yang kita nak sama-sama perbaiki dan kita betulkan balik. Okey, sekejap saja dah 11.21, dah 1 jam, hampir sejam 10 minit kita bersiaran. Minta maaf dan minta ampun kalau ada benda yang tersalah cakap, terkasar bahasa, tak kena pada selera anda. Tetapi inilah kebenaran yang kita kena sampaikan dan saya kena sampaikan. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Kalau kita buka, benda tu yang kita kena sampaikan. Dakwah is about menyeru kepada kebaikan.
tengok balik diri kita, macam mana kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. So kita kena kenal nama-nama ni. Takwa tu apa, beriman tu apa, kan? Semua tu adalah nama-nama yang kita kena kenal. Okey, esok Selasa, biasa Selasa kita akan ada tetamu jemputan. InsyaAllah esok saya akan bawa seorang daripada Rumah Pengasih Warga Prihatin juga, masih daripada RPWP, dan insyaAllah saya akan cuba membawa dia dalam konteks pendidikan. Salah seorang daripada anak generasi pertama kita yang akan memberikan tips dan juga trik dalam pendidikan anak-anak seawal usia kecil. Saya rasa ramai orang nak tahu benda ni, dan esok insyaAllah kita akan bawa murabiahnya sendiri yang menjaga anak-anak tadika. So kita tengok macam mana environment pembelajaran dan pendidikan yang kita install bermula daripada kecil. Okay, ini the power of the pack. Minggu lepas Jiha dah nampak kan power of the pack tu. So hari ni kita bagi murabiah yang membawa pack ni. Sebab apa? Budak kecil inilah yang akan menjadi satu bentuk mold yang kita nak acukan, dan mereka jadi satu bentuk representation kepada pendidikan kita sebagai ibu bapa. Ini hasil daripada tangan mold yang kita sediakan. Okay, so insyaAllah kita akan cuba dan sampaikan kepada anda semua, dan tetamu jemputan yang akan kita bawa pada esok hari insyaAllah. Tunggu dalam waktu yang sama, 10 pagi lebih kurang, kita akan sembang dalam Bicara Maqasid dengan topik yang kita bawa pada minggu ini, jangan lupa diri. So seminggu ni kita akan olah dalam bicara tentang jangan lupa diri ni dalam falsafah Al-Baqarah nanti insyaAllah. Okay, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa esok. Kita akan teruskan dengan perbincangan yang lebih menarik. Kalau ada pertanyaan, persoalan, masuk dekat group discussion, kita akan sambung bincang dekat situ nanti. Okay, insyaAllah. Jangan lupa kat mana group tu. Okay, group dia dekat sini. Okay, boleh masuk melalui follow nota dan perbincangan kita dalam t.me/bicara maqasid. Masuk dekat situ dan kemudian kita akan sembang. Ada satu join group discussion, masuk kat sana. Kita akan terus borak dekat situ, dan kesan dan pesan daripada sahabat-sahabat lain insyaAllah akan membantu sikit demi sikit. Okay, terima kasih kepada semua. Moga-moga kita dapat hidayah dan taufiknya berserta dengan inayahnya untuk membetulkan diri kita dan keluarga kita, terutamanya untuk membaca Al-Quran dengan hak. Susah betul Ustaz Syauqi ni nak berhenti kan. Dia dah cakap nak berhenti, dia tu sambung lagi. Nak cakap berhenti, sambung lagi. Kesian korang. Okey, itu sajalah daripada saya. Hazza wallahu yarana wa yahfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.